Jap, jap, jap. Korang kalau tak nak kena tipu, jangan skip video ni. Pada minggu lepas, sahabat saya, Tuan Wan Helman, ada berkongsi satu poster mengenai ancaman phishing daripada Bank Negara Malaysia ke dalam satu grup WhatsApp yang bernama Hijrah Ekonomi. Hijrah Ekonomi ni adalah satu grup WhatsApp yang memfokuskan kesedaran hijrah daripada produk kewangan konvensional kepada produk kewangan patuh syariah. Lepas dia berkongsi poster tersebut, ada seorang ahli bertanya, macam mana saya nak kenal phishing? Macam mana pula saya nak elak daripada phishing? Jadi, video kali ini aku akan berkongsi cara-cara nak elak daripada phishing. Kalau korang tak subscribe lagi channel ini, subscribe cepat-cepat supaya tak terlepas video-video kewangan yang premium daripada aku. Jom! Sebelum itu, apa kata kita ambil tahu dulu apa itu phishing? Phishing tahu, bukan pisang. Pisang tu bahasa budak WeChat. Nak kata yang diorang bosan, usah bahasa je kan? Okey, phishing atau dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai memancing data. Ia adalah satu aktiviti jenayah untuk memancing maklumat sensitif peribadi seperti nama pengguna, user ID, kata laluan dan butiran kad kredit dengan menyamar sebagai sebuah entiti yang boleh dipercayai seperti bank dan perkhidmatan kewangan dan sebagainya. Jadi, bagaimana modus operandi mereka? Mereka akan memperdayakan pengguna melalui perhantaran email ataupun melalui sistem pesanan ringkas SMS. Dalam mesej tersebut, mereka akan mengarahkan pengguna untuk login laman sesawang palsu yang kelihatan seperti laman sesawang yang sebenar yang ada dia letak dalam link yang terbenam ataupun dalam bahasa Inggeris panggil sebagai deep link. Kemudian bila kita tekan deep link tersebut, kita akan nampak website sebenar dan kita akan mengisi maklumat peribadi kita. Lepas dia dapat maklumat tersebut akan digunakan untuk melakukan transaksi pemindahan wang tanpa izin atau melakukan apa-apa transaksi jenayah yang lain. Jadi, macam mana nak elak daripada phishing ni? Pertama sekali, jangan menekan apa-apa pautan link untuk log masuk ke dalam sistem perbankan online atau mana-mana penyedia perkhidmatan kewangan. Ingat, disebabkan oleh jenayah phishing ni, bank telah membuat ketetapan yang mereka tidak menghantar mana-mana pautan link untuk pelanggan log masuk sama ada melalui mesej sistem pesanan ringkas ataupun di dalam email. Yang kedua, pastikan anda log masuk hanya dengan menekan laman sesawang rasmi. Kena type lah laman sesawang rasmi. Tapi saya percaya tak semua orang ingat laman sesawang rasmi. Tak payah kata orang lain lah. Aku pun tak ingat juga kan. Jadi, apa tips yang terbaik untuk elak pada benda-benda ni? Okey, pertama sekali, kalau penyedia perkhidmatan kewangan itu melibatkan agensi kerajaan seperti KWSP, pastikan laman sesawang tersebut mempunyai domain .gov.my. Domain .gov.my ini hanya boleh digunakan oleh agensi berkaitan dengan kerajaan Malaysia sahaja. Jadi, amat sukar untuk penjenayah mempunyai, saya boleh katakan mustahil untuk mempunyai domain .gov.my. Jika melibatkan perkhidmatan swasta, pastikan domain tersebut adalah .com.my ataupun .my. Domain yang diakhiri oleh .com.my ataupun .my ini hanya boleh digunakan oleh syarikat yang berdaftar di Malaysia. Masa nak daftar laman sesawang, dia punya domain tu, penyedia akan meminta pendaftaran rasmi sesebuah entiti syarikat. Jadi, ini dapat mengurangkan risiko korang ditipu. Selain daripada itu,
pastikan laman sesawan itu juga menggunakan HTTPS, bukan sekadar HTTP. Ingat, HTTPS lebih selamat. Nak tahu lebih detail apa itu beza HTTP dan HTTPS, korang boleh Google sahaja HTTP versus HTTPS. Yang ketiga, sistem pembayaran sekarang dah menggunakan sistem Two Key Factor Authentication, 2FA, dalam nak mengelakkan jenayah cyber. Melalui sistem ini, kalau seseorang nak login sesuatu laman seseorang, tak cukup dengan hanya mempunyai password. Dia kena ada juga satu kod. Boleh dipanggil sebagai one time code ataupun one time password yang mana akan dihantar ke dalam kita punya telefon. Ingat, one time password ataupun one time code ni hanya untuk korang sahaja. Orang lain tak boleh tahu pun korang punya OTP ni. Tak kisahlah daripada bank sekalipun. Bank pun diorang tak boleh tahu pasal benda ni. Ini adalah hanya untuk korang sahaja. Jadi kalau ada sesiapa kata dia message korang ataupun call korang, kata saya tersalah hantar lah, saya tersalah masuk nombor lah, saya daripada bank ke apa benda. Ingat, itu semua menipu sahaja. Korang kena ingat OTP adalah hanya untuk korang. Okey, itu sahaja video aku pada kali ini. Ingat, gaji kecil tak apa, yang pandai-pandai urus wang. Berebo, jumpa lagi dalam video yang akan datang.